Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Terbuka Pusat Sejarah Brunei 2023 diadakan bagi mengukuhkan ikatan komuniti dengan melibatkan lebih ramai individu dan organisasi dalam menyokong kanak-kanak yang memerlukan bantuan. Hari terbuka tersebut berlangsung selama 2 hari di pusat berkenaan. Dengan tema Bersama Mengelinga, ia adalah kesinambungan projek amal Bersama Mengelinga yang diselenggarakan oleh bahagian pentadbiran dan pengurusan Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM. 25 kanak-kanak kurang bernasib baik menerima sumbangan untuk membeli barangan keperluan serta peralatan persekolahan. Penyerahannya disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Terusnya mempersilakan. Inovasi teknologi kini bergerak maju dengan pelbagai peralatan canggih telah dihasilkan. Namun semakin meningkatnya penghasilan barang elektronik, sisa elektronik atau dikenali sebagai e-waste perlu diuruskan segera. Pada tahun 2019, lebih 50 juta tan metrik e-waste dihasilkan di seluruh dunia dengan 20 tan metrik dicatat di negara Brunei Darussalam. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi sejak 2019 sudah ada menyediakan pusat pengumpulan e-waste atau e-waste depot yang terletak di Sungai Paku Engineered Landfill di daerah Tutong dan satu lagi di Sungai Akar Transfer Station di Sungai Akar. Tempat pengumpulan yang disediakan di Sungai Akar itu adalah bertujuan untuk memudahkan pembuangan e-waste untuk orang ramai. E-waste mempunyai ciri-ciri yang berlainan daripada sampah-sampah biasa. Di negara ini, e-waste dikategorikan sebagai bahan buangan yang berbahaya kerana mudah terbakar dan beracun. E-waste juga membahayakan kehidupan, menjejaskan kesihatan dan memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Jastri Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi ingin mensarankan orang ramai pengusahaan perindustrian untuk menghantar e-waste yang dihasilkan ke tempat pengumpulan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Jastri juga menyarankan orang ramai untuk sentiasa bersifat lestari apabila membuat pembelian sebarang elektronik dan sebaik-baiknya membuang dengan menggunakan kaedah alam sekitar yang mesra alam. 90 ahli Persatuan Halakah Cinta Al-Quran Brunei kemarin diraikan dalam Majlis Khatam Al-Quran. Majlis Khatam Al-Quran kali ke-15 itu berlangsung di Masjid Al-Muhtaribillah, Kampung Sungai Kebun. Majlis dimulakan dengan bacaan Al-Maksurat dan Surah Al-Fatihah beramai-ramai. Majlis diselanjutkan dengan penyampaian infak kepada masjid berkenaan. Peristiwa hitam yang dilalui suatu ketika dulu telah mengubah hidup seorang bekas banduan untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Untuk mengetahui lebih lanjut, Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Penglibatan dalam kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah menyebabkan Awang Aziz bin Awang Daulah menghabiskan masa mudanya di sebalik tirai besi selama beberapa tahun. Namun, dengan bimbingan dan latihan sepanjang berada dalam penjara, memberi sinar baru dalam hidupnya. Sebaik dibebaskan dari penjara pada tahun 2011, beliau memulakan hidup baharu dengan berjinak-jinak dalam perusahaan pertukangan kayu. Masa di penjara kami akan ajarkan tentang perkara-perkara macam ini, macam mana kami menghadapi cabaran dengan masyarakat di luar itu. So, kami tunjukkan kepada masyarakat yang kami itu mau berubah dan boleh berubah dan boleh berjaya. Alhamdulillah, aku mempunyai sebuah keluarga yang baiklah. Alhamdulillah, itu yang banyak. Dan semua keluargaku memberi sokongan, support yang paling besar lah dorong buat arahku. Walaupun dengan modal yang kecil,
Awang Aziz bersungguh-sungguh mengembangkan perusahaannya sehingga mendapat sambutan daripada orang ramai. Lebih membanggakan, beberapa perantis yang senasib dengannya diambil bekerja di bawah jagaannya. Alhamdulillah, pihak yayasan dan MUIB telah memberi bantuan, merupakan bahan-bahan mentah dan mesin itulah. Alhamdulillah, sejak itulah makin berkembanglah perusahaan ini. Kata ni ada seorang dua orang yang sudah penyerang mengikut sama-sama aku bekerja. Alhamdulillah, perubahan itu adalah orang ketara dari segi kehidupan. Salah seorang perantis merafakan syukur kerana mendapat tunjuk ajar Awang Aziz. Jadi dalam penjara saya cuba berusahalah untuk belajar dan terus belajar. Sesudah itu saya bebas. Saya akan mengelusi lagi lah hitam melalui daripada Tuan Haji sini yang mengajar saya lah dalam tunggangan bidang kayu ini lah. Sokongan keluarga dan masyarakat penting bagi membantu bekas panduan menjadi insan yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Seperti kata pepatah, mati hidup semula. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Cuti persekolahan bulan Disember memberi peluang kepada orang ramai untuk melakukan pelbagai aktiviti menarik. Lazimnya, ramai ibu bapa atau penjaga telah merancang awal untuk meluangkan masa bersama anak-anak dengan membawa mereka melancong ke luar negara. Namun terdapat juga ibu bapa yang bercuti di dalam negara dengan memilih suasana ibu negara sebagai tempat beriadah di hujung minggu bersama keluarga. Antara tempat yang menjadi tumpuan ialah program Bandarku Ceria. Tinjauan RTB kemarin mendapati Taman Haji Semudaman Ali Saifuddin dan kawasan sekitarnya mula dikunjungi orang ramai seawal 7 pagi untuk meluangkan masa berkualiti bersama keluarga dengan melakukan aktiviti riadah. Di sini Bandarku Ceria boleh bersama-sama keluarga ke sini beriadah, dan juga selain BKC pun di sini ada pusat sejarah. Keluarga pun boleh bawa anak-anaknya ataupun bersama kawan-kawan kah untuk melawat ke pusat sejarah lah juga. Usually kami ke bandar pasal Disember ni macam holiday ni dah ramai orang kan selalunya. So usually kami kadang-kadang staycation, and then kadang-kadang kami berjalan ke Belaya jalan-jalan. Musim cuti sekolah ni biasa bawa jalan-jalan, kadang-kadang sekali-sekala bawa main lah. Dalam pelbagaikan lagi tarikan, khidmatan beca atau basikal juga boleh ditawarkan sebagai kemudahan orang ramai bersiar-siar secara santai mengelilingi Bandar Seri Begawan. Program Bandarku Ceria bertujuan untuk menghidupkan suasana ibu negara dan menjadikannya sebagai sebuah bandar yang dinamik, vibrant dan unggul selain mempromosi Hari Tanpa Kereta.